Jelas, Jelas. Okey. Ya, jelas. Okey, saya akan repeat balik semula tadi. Kalau anda ingat, kita dah belajar tentang korelasi. So korelasi tadi adalah analyze, correlate dan bivariate, dan kita fokuskan kepada dua faktor dan satu faktor dan satu outcome, dan kita pilih Pearson. Dan seperti mana semua maklum, kita punya data yang tak normal, kita akan pakai Spearman. So benda ni terpakai apabila anda ingin menentukan sama ada tak perkaitan antara X dan Y. So kalau kita tengok daripada kajian ni ataupun daripada eksperimen data ni, kita tahu bahawa memang indeed there is something to do with the factor with regard to the dosage of the vitamin C, for example, or the vitamin with the tooth length. Maknanya memang ada kaitan lah antara gigi punya panjang dengan vitamin yang dimasukkan ke dalam badan. So now kita nak tengok berapa banyak, berapa bagus, berapa kuat dan berapa macam mana elemen prediction yang kita boleh hasilkan berdasarkan perkara ini. So kita akan pergi kepada linear regression ataupun simple linear regression. So sekarang ni kita akan fahami satu topik yang baru dinamakan sebagai regression analysis. Dan dalam masa yang sama, saya juga akan ceritakanlah kejap lagi macam mana kalau data kita yang bukan numerik. Data ni numerik, so that's why kita boleh pakai regression di mana kita punya IV dan DV mestilah numerik. Okay, dan IV dan DV yang numerik ini mestilah bertaburan normal dan adalah assumption yang kita perlu follow. So mekanik penggunaan regression bagi data ini adalah seperti berikut. Ini cara-cara kita nak membuat regression analysis. Saya ulang, regression analysis ataupun dipanggil sebagai simple linear regression. Data dia adalah numerik untuk IV dan numerik untuk DV. So kita akan pergi kepada analyze dan kita akan pergi kepada regression dan kita akan pergi kepada linear. So ini dia punya mekanik penggunaan pada SPSS. Saya ulang, analyze, regression, linear. Okay, saya akan buat screenshot sekejap. Okay, setakat ni jelas? Kita akan pergi kepada linear. Kemudian kita akan masukkan dependent. Dependent ini tak lain tak bukan adalah kita punya DV dan kita punya dose adalah kita punya IV. Okay, ini adalah contoh bagaimana kita nak menggunakan linear regression. Okay, kemudian kita akan tengok dekat sini. Boleh, awak boleh dengar ada suara-suara yang menarik ya? Okey sir, boleh dengar lagi. Sekejap ada suara-suara yang menarik. Sekejap. Uncle dengan auntie ada ramai ni kat sini. Okay, so saya teruskan sekarang. Apa yang terjadi dekat sini adalah basically kita akan masukkan variable kita. Saya ulang balik semula. First of all, we are going to proceed here, analyze, regression, and then proceed with the linear. And then inside the linear regression over here, we can insert our variable. So our dependent variable will be tooth length. We insert around here. And then dose ni kita akan letak dalam independent. Okay, ini saya akan gunakan kaedah simple linear regression yang robust. Robust bermaksud as a one go lah. Kita tak ada buat benda-benda lain lah. Okay, kemudian kita akan pergi kepada statistik radio button. Okay, sebelah kanan ni untuk makluman semua, ini dipanggil radio button. Kalau anda baca di dalam buku SPSS, dia akan kata radio button. Ni dinamakan radio button. So contoh kita tengok dekat statistik. Dekat statistik ni biasanya saya akan pilih yang di bawah ini namanya confidence interval. Dan lagi satu saya akan ambil collinearity diagnostic dan saya akan ambil descriptive. Okey, saya ulang balik semula. Saya akan ambil confidence interval CI. CI ni anda belajar dalam topik 6 sebelum ni. CI ni guna untuk apa? CI ni untuk kita buat perbandingan kebagusan prediction kita dengan kajian yang akan datang ataupun kajian lain. Sebab kalau kita guna p-value tidak menggambarkan sesuatu pada kajian kita dan orang lain. Tapi confidence interval adalah something yang comparable, yang comparatively can be done to interpret it with the different location, with the different set of data and so on. Itu sebab kita pakai confidence interval sebagai salah satu nak menjustifikasi hipotesis testing kita. Kemudian kita akan ambil descriptive dan kita akan ambil collinearity diagnostic. Okey, setakat ni jelas tak? Ada apa-apa soalan? Jelas. Jelas Okey, kita akan pergi kepada continue.
Dan dekat sini kita ada plots. Plots ni biasa jugalah kita akan pasangkan plot ni. Tapi untuk level awak di peringkat diploma ni, saya tak ceritalah banyak sangat pasal plot. Tapi biasanya kita akan tengok kepada normal probability plots lah. Untuk tengok berapa banyak dia deviate daripada kita punya predicted line. Okay, save. Anda boleh tekan save ni kalau nak tengok apa yang ada dalam save ni. Basically save ni pun saya tak akan terangkan lebih detail kerana anda akan buat yang robust. Saya cakap tadi robust. Okay, option boleh tengok apa yang ada. So itu sahaja. Yang penting sebenarnya pada statistik ni iaitu kita akan minta confidence interval ataupun CI. Kita akan minta deskriptif dan juga collinearity diagnostic untuk memastikan kita punya penggunaan linear regression adalah mematuhi piawaian ataupun mematuhi syarat-syarat penggunaan linear regression. Okay. Apabila telah selesai, kalau anda lihat di sini saya akan tekan paste button. Paste button tak lain tak bukan adalah untuk menghasilkan syntax. So syntax yang terhasil ini anda boleh gunakan, boleh sharekan kepada kawan dan tukar data set yang lain. Okay. Selesai. So saya dah ada kat sini. So seperti mana yang anda tahu, apabila kita membincangkan tentang topik linear regression ni, ada 3 benda utama dalam linear regression yang anda kena jelas lah. Okay. Okay, 3 benda utama yang saya maksudkan itu. Yang pertama sekali adalah kita punya deskriptif. Okay. Yang kedua kita akan ada model fit. Dan yang ketiga adalah significant predictor. Ini yang saya punya kuliah yang lepas, tolong tengok kalau ada siapa-siapa yang terlupa ke. Basically kita akan ada 3 item ni yang penting apabila kita buat linear regression. Okay. Dan benda ni akan datang sekaligus bila kita runkan kita punya analisis ni. Dia sama macam kita gunakan Excel sebelum ni. Alright, so mari kita buat sama-sama. Deskriptif, kalau anda ingat, saya tanya kepada kamu apa yang ada dalam komponen deskriptif. Dia ada 3 komponen. Apa komponen dia? Boleh namakan tak? Boleh? Siapa tolong jawab? Komponen-komponen dalam deskriptif. Apa dia komponen-komponen dia? Anda boleh jawab ataupun anda boleh juga tuliskan Allahumma salli ala Muhammad. Anak, kenapa lah awak pergi forwardkan gambar ni dekat orang ni? La ilaha illallah, pandai betul awak ni. Sekejap ada gangguan teknikal sikit. Anak saya forward video ke orang yang dia tak kenali. Okay, so kita pergi balik. 3 komponen dia apa dia? Yang pertama apa dia? Predictive equation, multiple correlation coefficient dengan coefficient of determination. Okay, pandai. Kita ada P, kita ada R besar dan kita ada lagi satu yang dipanggil sebagai R square. Okay, itu dia punya cerita lah yang awak cakap satu-satu tadi. Adalah dia punya detail dia. Predicted equation, kita punya R, Allahumma salli ala Muhammad. R kita tadi tak lain tak bukan adalah kita punya apa yang dipanggil sebagai multiple equation. Multiple correlation coefficient dan juga coefficient of determination. So bila anda tengok ni, okay, saya punya ni ada debugging, so dia jadi tak stable lah dan tiba-tiba terrestart sorry. So kalau anda run, anda highlightkan apa yang telah kita pilih tadi dan anda run, maka dia akan keluar benda-benda tu dekat dalam kita punya statistical analysis. Sekejap saya restart balik. Allahumma salli ala Muhammad agak mencabar keimanan petang-petang ni. Sabar. Tak apa, jangan risau. Next week saya tak ada. Awak boleh IL. Jangan EL pula. Awak IL, awak belajarlah apa juga video yang saya telah tunjuk ni dan saya mengharapkan ada soalan lah yang bertubi-tubi. Kalau ada yang tak faham, kalau ada yang faham semua saya cerita, tak payah soalan lah. Kalau anda ada nak tanya soalan, dipersilakan. No problem. Free to ask. Okay, sebentar saya sedang loading. Buka SPSS saya. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Tak apalah, sementara dia loading, untuk menjimatkan masa, saya akan tunjukkan menggunakan software-software yang boleh membackup saya lah. Seperti Jamovi. Baru cakap nak guna software lain, barulah dia okey. Ugut sikit komputer ni, baru dia jalan. Okey, sebentar Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Hidayat. Hidayat Tuhan. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, sekejap saya sedang share screen.
Okay, so kita tengok data tadi, kita ada satu data yang berkenaan dan saya telah generatekan juga apa yang dipanggil sebagai syntax. So anda juga boleh rujuk kepada syntax saya kemudian yang saya akan publishkan lah dekat dalam GitHub ataupun dekat dalam iBase, anda boleh lihat lah nanti ya. Okay. Sebentar. Saya rasa hilang ni tadi. Okay, tak apa. Kita akan cuba buat lagi sekali analisis dia. Okay, analisis dia adalah seperti berikut. Kita akan mulakan dengan apa yang dipanggil sebagai descriptive statistics, kemudian followed by the model fit, and then the third one is the significant predictor. Okay, sebentar, tengah buka. Bilik saya ni agak panas sikit, so that's why dia punya komputer tu pun slow lah ya. Sebab dia tak dalam aircon kan, kalau dalam aircon dia laju sikit. Alright, so seperti mana semua sedia maklum, telah hilang apa yang telah saya buat tadi, tapi tak apa, kita akan buat lagi sekali. So cara dia adalah anda akan pergi kepada analyze, okay, followed by the regression and then followed by the linear regression. Regression, linear regression. Masukkan anda punya tooth length sebagai dependent, masukkan dose di dalam anda punya independent. Independent maksudnya faktor. Kemudian anda boleh pilih statistics, ada 3 perkara penting dalam statistics, confidence interval, descriptive dan juga collinearity diagnostic. Collinearity diagnostic tak lain tak bukan adalah untuk kita mendiagnose kebolehgunaan kita punya regression ini dalam kita punya data ya. Sebab dia ada syarat dia lah, kalau certain multi-collinearity yang begini, maka kita tak boleh pakai linear regression sebenarnya ya. Yang itu anda kena baca lah dalam pembacaan yang akan datang. Okey, telah selesai. So, ini adalah syntax yang kita akan gunakan bagi tujuan linear regression. So, seperti mana yang telah sahabat kita sharekan kepada kita semua tadi, pengalaman beliau dan kefahaman beliau mengenai data analisis regression ni, kita ada 3 komponen utama, iaitu dipanggil sebagai descriptive, okay, di follow by the model fit, dan lagi satu adalah kita punya significant predictor. So, nombor 2 dan juga nombor 3 ini adalah hypothesis testing. Hypothesis test. Maknanya dia akan ada 5 step of hypothesis testing lah. Nah, itu anda kena faham lah dia punya konsep. So, ni tadi kita akan ada PE, kita akan ada R dan kita akan ada R square. Iaitu predicted equation, kita akan ada multiple correlation coefficient and coefficient of determination. So, mari kita run sama-sama. So, kalau anda tengok dekat dalam syntax ni, dia sangat mudah nak difahami. Kita akan tengok mean, standard deviation, correlation, significant and leastwise coefficient. Tak kisahlah apa-apa pun kat sini kita akan boleh tambah apa faktor-faktor yang kita nak tambah kemudian ya. Okey, saya akan highlight dan tekan Ctrl R, maka dia akan keluarkan bacaan seperti berikut. Yang pertama dia akan ada descriptive lah. Ini descriptive statistics followed by the correlation. So correlation coefficient yang tadi kita buat menggunakan Pearson product moment correlation tu dia akan bagi. Kemudian dekat sini dia akan bagi tahu method yang kita pakai, iaitu kita punya method adalah enter method. Okey, kita mulakan dengan yang pertama iaitu PE. PE adalah nama lain dia predicted equation. So kalau anda tengok dekat sini kita ada nilai R adalah 0.803. Okey, R kita adalah 0.803. Kemudian R square kita adalah 0. Berapa? Kalau anda lihat di sini adalah 0.644 ya. 0.644. Okey, 0.644 ni kalau anda darabkan dengan 100, maka anda akan nampak dia punya nilai adalah 64.4. Yang ini adalah bermaksud 64.4% of variance explained by the X to okay, by the X to variance explained by the X to predict the Y. Itu dia punya cerita. Maknanya ada 64.4% perkara yang dalam episod panjang gigi diceritakan oleh apa? Oleh dos. Itu dia punya bahasa Melayu dia lah kalau anda nak faham. Okey, jelas tak yang ini? 64.4% ni bermaksud 64.4% of variance being explained for your predictors. Means that your X are able to predict at least 64.4%
about something with regard to the Y value. So maknanya besarlah juga. Dia yang paling bagus sebenarnya kalau kita dapat lebih daripada 0.7. 64 ni pun sebenarnya kalau ikutkan bahasa lain kita kata acceptable lah. Okey, kita punya Y hat. Y hat ni adalah Y predicted bersamaan dengan kita punya slope. Mana kita punya slope? Slope kita adalah yang ini iaitu 0.01. 0.01. So ini adalah kita punya slope. 0.01 dos. Tambah ke tolak, kita tengok kita punya intercept. Intercept kita positif 7.423. Okey. 7.423. Okey, jelas tak? So kat sini part yang pertama di dalam deskriptif telah khalas, telah selesai. Ada apa soalan daripada anda semua pasal regression ni untuk part yang pertama? Jelas ke tak jelas part pertama? So, yang 7.423 tu dari mana? Kuat sikit, saya tak dengar. Yang Tanya sedapat tu kat mana? Kat mana? Ada lagi soalan dia? Yang nilai saya ambil ni, ambil dari mana saya? Okey, nilai yang saya ambil ni adalah daripada output. Okey, dekat mana saya ambil awak tengok Pertama saya ambil R. R adalah 0.803 iaitu multiple correlation coefficient. R square adalah 0.644, ini dipanggil R square ataupun 64.4% yang saya cakap tadi, 64.4% of the variance explained by the X to predict the Y, yang kat sini saya kata ni tadi, R square. Kemudian PE. PE bermaksud predicted equation. Ianya terdiri daripada Y sama dengan beta X kali tambah dengan beta naught. Beta naught tu adalah dia punya pintasan. So pintasan saya adalah 0.7423 dan saya punya slope adalah 0.01. Nampak tak kat sini? That's why saya punya equation akan jadi macam ni lah. Y hat is equal to 0.01 dos tambah 7.423. Jelas tak? Yang constant tadi ni adalah pintasan. Yang dos ini adalah anda punya slope. Okey, ada soalan tak? Okey sir, okey. Okey, jelas kan? Alright. So kalau anda lihat yang pertama, selesai maknanya kita tengok yang atas dan kita tengok yang bawah. Yang kita tengok bawah ni pun hanya untuk membuat equation saja. Dah selesai, maka kita akan pergi kepada step yang kedua. Step yang kedua untuk makluman semua adalah berkaitan dengan model fit. Model fit dia adalah kita punya hipotesis. So dia ada step 1, dia ada step 2, dia ada step 3 and so on sampailah step 5. So step-step ni pun saya rasa anda semua faham lah. Step 5. Okey, kalau anda tengok step 1 tak lain tak bukan adalah null dan alternatif. So apa dia punya null? Okey, null dia anda tengok senang je kita akan buat Null untuk kita punya analisis yang berikut ni adalah seperti berikut. Kita akan kata there is no significant model fit. There is no significant model fit between variable lah. Between variables. Okay. So alternatif dia kita akan kata there is significant model fit. Okay. Between variables. Maknanya kita kata model fit tak fit. So null dia adalah model tak fit lah. Maknanya kita punya X tak boleh menceritakan Y dan Y kita tidak bergantung harap ataupun menunjukkan sesuatu pada X itu tadi. Okay. Itu adalah dia punya interpretasi secara bahasa Melayu. Alpha macam biasa 0.05. Step nombor 3 pun macam biasa, run and report. So kita akan run and report as follows. Kita akan gunakan ANOVA table. So ANOVA table ni akan bagi F statistik. Okay, F stat nanti anda akan laporkan dan juga P value. So mari kita tengok mana kita punya ANOVA. Ni ANOVA table kita, nilai dia adalah 105. Okay, 105.605 sorry, 0.65. 0.65. So ini adalah kita punya F statistics dan kita tengok pula pada kita punya P value. Macam saya kata yang tadi, P value ni bukan 0.000. Anda kena tengok sebenarnya value dia ada tak? Ada. Value dia adalah 1 something kali dengan 10 kuasa negatif berapa lah. Tapi mungkin agak mustahil untuk anda melaporkan demikian. Oleh itu anda tak payah pening-pening, anda buat satu notation lah. Ni nampak 1.2327 kali dengan 10 kuasa negatif 14. So kita akan buat notation lah, P less than 0.001. Maknanya dia signifikan lah ataupun dia statistically significant. Okay, step nombor 4 adalah decision. So decision kita reject ke ataupun fail to reject. So kita dah tahu alpha kita sama dengan 0.05 dan P value yang kita run menggunakan analisis SPSS ni indicate P
kurang daripada 0.001. Oleh itu, kita reject ataupun fail to reject. Kita akan reject. Kita akan reject null hypothesis kita. So, bila null kita rejected, so apa yang tinggal? Yang tinggal adalah alternative. Okay, kita akan reject null hypothesis. Kenapa kita reject null? Sebab kita punya alpha adalah 0.05 dan kita punya p value yang kita dapat daripada SPSS adalah kurang dari, okay, kurang dari p value, kurang dari alpha value kita. Okay, that's why kita reject. Okay, step yang nombor 5. Siapa tahu step nombor 5 kita buat apa? Step nombor 5 kita akan buat conclusion. Conclusion. So, conclusion kita akan kata apa? There is no to conclude. Bukan, tu orang malas tu. Kita akan kata there is statistically significant. There is statistically significant. There are statistically significant model fit between X and Y. Okay, jangan lupa tulis where F statistik, berapa nilai dia? F statistik kita 105.065 and the p value is actually equal to p less than 0.001. The model shows the X able to fit with the Y. Itu contoh lah kita punya ayat. Alright, selesai. Ada apa-apa soalan? Kalau tak ada, kita akan pergi kepada yang seterusnya dipanggil sebagai significant predictor. Significant predictor. Awak jangan risau sebab awak punya X tu satu je. Awak takkan ada banyak X. Melainkan nanti awak belajar di sekolah pondok, dia akan ada banyak sikit lah. Okay, step 1, step 2, step 3, step 4 ni saya biarkan kepada awak untuk buat. Tapi basically dia adalah sama. Saya akan guide sekarang secara verbal sahaja. Okay. So step yang pertama kita akan kata apa? There is no significant predictor. There is no significant predictor. There is no significant predictor of the dose with the tooth length, TL lah. Saya tulis macam tu ya. There is significant predictor. Okay, predictor between dose and TL. Saya seragamkanlah, senang ayat dia tu. There is no significant predictor between dose and TL, dan juga kita akan kata there is a significant predictor between dose and TL. So apa beza dia? Satu adalah H0 ataupun null, satu lagi adalah HA ataupun alternatif. Okey, jelas Sorry, saya nak tanya sir. Ya, soalan, silakan. Saya nak tanya macam H null, macam mana kita nak tahu nak susun yang mana significant atau mana yang non significant tu? Okey, soalan yang baik Cara kita nak faham null ni macam ni je. Awak kena faham null itu bermaksud, okay, saya ceritakan hint dekat sini. Null ni apa dia? Assumption of origin. Saya nak tanya awak, antara syaitan dengan malaikat ada beza tak? Ada. Contoh. Ada. So maknanya kalau secara hakikat dia, kita akan kata malaikat dengan syaitan sama je. Macam tu. Lelaki dengan perempuan, saya tanya awak, secara originnya sama tak? Sama. Macam tu. So that is what we call it as the assumptions of origin. So bila dia sama, maknanya dia tak berbeza. Itu kalau awak fikirkan pasal perbezaan lah. Bila awak kata perkaitan pun sama, maknanya dia adalah tidak ada kaitan. Dia tidak ada perhubungan. Dia tidak ada satu perkawanan antara variable-variable ini. Itu kita punya null. Assumptions of origin, yang asal. Secara asalnya, kita tahu bahawa kawasan A dan kawasan B adalah sama temperature dia, contoh. Macam itulah. Itu dipanggil assumption of origin. So kalau kawan kita tanya tadi soalan, macam mana kita nak tahu null? Null ni jawapan dia adalah assumption of origin. Apa yang asal dalam kita punya andaian. So andaian kita secara asal dia, secara mahsul asal dia, bahawa perkara ini adalah dengan perkara ini tidak ada kaitan. Itu kita punya asal. So that's why kita ada yang lagi satu dipanggil sebagai bukan asal ataupun alternatif. Ataupun dipanggil sebagai research lah. Yang ini kadang-kadang juga dipanggil sebagai HR, Hypothesis of Research. Hypothesis of Research kita adalah yang kita nak buat ujian ni lah. Yang kita nak tahu. Kalau anda buat eksperimen kan. Contoh anda ada dua grup. Satu kumpulan A, satu kumpulan B. Satu kumpulan A bagi dadah. Satu lagi kumpulan tak bagi apa-apa. So kita nak tengok ada tak pengurangan suhu badan contoh. So
untuk kita tahu pengurangan tu berlaku atau tidak, of course kita kena ada null. Null kita apa? Suhu badan tidak berubah sebelum dengan selepas. So apakah yang kita nak tengok selepas tu, ada tak perubahan? So macam mana nak tahu ada perubahan ke tidak? Maka kita akan buat eksperimen. So dengan mereject ataupun dengan mengatakan bahawa kita menolak null, maka null tu telah terbatal, maka kita akan ada peluang yang cukup secara statistik dia untuk membuat conclusion berdasarkan apa yang tinggal. Perkara ini penting sebab sebagai seorang saintis ataupun sebagai seorang yang berfikir secara saintifik, kita tak akan kata contohlah, air ini adalah sedap. Kita tak akan kata air ini adalah sedap. Tapi ayat saintifik dia kita akan kata, air ini adalah tidak sedap. Kalau kita nak cakap dia sedap sekalipun, kita kena kata dalam konteks statistik. That's why kalau anda ingat dalam kuliah saya di dalam kelas, saya pernah cakap, statistik ni, hipotesis ni diamalkan sampai ke dalam anda punya mahkamah. Anda nak membuat pertuduhan kepada orang. Sebab orang yang datang ke mahkamah, yang dituduh oleh pendakwa raya adalah tidak bersalah. Jadi pendakwa raya, tanggungjawab dia adalah menolak null. Sebab null dia adalah tidak bersalah. Faham tak? Kalau dia berjaya menolak null, maknanya orang ini adalah tidak bersalah, maka dia bersalah lah dalam bahasa lain. So apakah tanggungjawab peguam? Peguam pula akan memastikan pendakwa raya tak boleh ada evidence yang cukup untuk menolak null. Itu dia punya konsep. Jelas? Ayat ni mungkin complicated, tapi kalau awak dengar balik explanation saya ni, insya-Allah lah awak akan faham. Jelas saja. Sebab dia punya konsep dia adalah begitu, run and report. Cuma yang berbeza dia dekat sini, kita punya table. Yang kita nak tengok sekarang ni adalah table coefficient, ataupun kita panggil sebagai table yang kedua lah, di bawah ANOVA ni. Anda akan tengok coefficient table. Dan coefficient table ni anda akan surprise sebab ada dua je maklumat. Satu maklumat constant, satu maklumat dose. Ya, sebab X anda ada satu je. X anda yang masukkan tadi dalam model ada satu je, iaitu dose. Anda tak masukkan yang lain-lain. Boleh tak nak masukkan yang lain-lain? Dipersilakan. So kat mana yang kita nak tengok dia punya nilai? Yang ini. Inilah nilai dia. Sebab tu saya kata dia adalah T-statistics. Kat sini 10.250 ni adalah dia punya statistics. So kita akan tengok dia punya T-stat. So, T-statistic dia adalah 10.250. Betul ke? Okay. Dan P-value dia, macam saya kata tadi, P-value dia sebenarnya bukan tak ada. Ada. Tapi kita tak nampak dengan our naked eye. We need to look into the microscopic version. Ataupun we need to look into dia punya tempat perpuluhan yang halus lah. Therefore, kita akan kata the P-value. The P-value is actually P less than 0.001. So, apakah yang anda dapat fikirkan mengenai step yang keempat? So, step keempat adalah decision. So, decision kita oleh kerana kita punya nilai alpha adalah kita punya nilai P-value. Okay, kita tengok P-value. Sebab dia punya istilah lagu dia, less than reject. Anda kena ingat yang ni. Less than alpha reject. Okay. More than alpha fail to reject. Reject apa? Null. Jangan sesekali cerita pasal accept. Saya tak pernah ajar anda untuk menerima. Menerima ni tak ada yang istilah yang saya ajar anda lah. Kalau anda dengar daripada profesor anda yang tempat lain, terpulang lah. Tapi saya tak pernah ajar orang pasal menerima. Tolak atau gagal menolak saja. Macam tu. So P-value kita adalah alpha. P-value kita adalah kurang daripada alpha. Sebab alpha kita adalah 0.05. Sedangkan P-value kita ni tadi adalah kurang daripada 0.01. Ni nilai lah. Ni nilai. Ni nilai kita. Oleh demikian, maka kita akan reject. Kita reject null. So, null is already being rejected. Dah kena tolak. Bila dah tolak, tinggal alternatif. Okay. Therefore, kita akan buat conclusion. So, conclusion yang kita akan buat, kita akan kata apa? There is a significant predictor. There is significant prediction. Okay. There is a significant prediction between the dose and TL. Habis ke? Belum. Kita akan cakap apa? Where the T-statistic, T-statistic jangan lupa laporkan 10.250 and the P-value is berapa? Is berapa? P less than 0.001. Biasanya bila anda buat ni, jangan lupa untuk letak at the significant level. Significant level kita ni adalah merujuk kepada kita punya alpha. Okay, alpha kita berapa? Alpha kita adalah 0.05. Okay. Jelas tak apa yang saya dah buat ni? So, kita dah nampak sekarang bahawa memang ada sesuatu yang dapat kita ceritakan pasal apakah itu kita punya
tooth length ataupun kita punya ni lah, tooth ni lah, apa nama ni? Gigi ni dengan vitamin ni ada something lah, ada something between them. Contoh. Okey. Jelas? Kita dah nak sampai ke penghujung ni sebenarnya. Jelas. Tapi saya tak ada masalah lah untuk ulang balik dan buat yang latihan ni banyak-banyak kali pun saya tidak ada masalah sebab saya suka membantu awak untuk faham. Saya nak tunjukkan satu trik lah. Satu trik ni saya tak rasa awak akan ditanya dalam exam. Tapi mungkin bermakna sebab awak akan jadi PPKP. Kenapa saya kata begitu? Okay, saya ambil contoh. Sorry sir. Sebelum tu boleh sorry. tanya tak sir? Kalau Macam macam nak tanya, macam Oh, dalam tanya. exam, kita hantar yang sintek ni saya. Macam yang sebut tulis ni. Yang macam saya tulis ni, kalau awak hantar yang sinteks ni adalah yang terbaik. Okay. Yang terbaik. Sebenarnya sinteks ni saya buat sebab saya tak ada iPad bersama saya. Kalau ikutkan awak kena tulis dekat dalam Word. So output tu awak kena sertakan dan juga awak perlu explain. Sebenarnya saya nak yang ini tulis dalam Word tapi saya letak dalam sinteks supaya senanglah untuk awak jalankan. Sinteks biasanya akan diberitahu dalam soalan. Please attach your syntax. Maksudnya kita nak tahu you hasilkan tak sama macam kita. Tu je. Tapi output still awak kena interpret. Kalau dalam exam exam yang computer competency tu. Okey. Ada satu keadaan saya ambil contoh lah. Awak perasan tak? Kat sini kita ada VC, kita ada OJ. VC adalah vitamin C. OJ adalah orange juice. Katakan anda memang nak tentukan sama ada bagus tak kita nak bagi tablet ataupun hanya sekadar kita rely kepada OJ ataupun bahan asli lah. Sebab VC ni, vitamin C ni adalah tablet. OJ ni yang asli lah. Maksudnya dia makan buah-buahan ke apa kan contoh. So kita katakanlah kita nak buat eksperimen ni, kita nak tahu ada tak impact kepada benda yang makannya artificial ataupun makan tu asli. So kita nak tengok yang artificial. So VC ni kalau anda perasan, anda tengok pada value, kita dah bagi dia 1 dan 2 kan. Kalau anda perasan daripada nota dan kuliah saya sebelum ni, saya pernah cerita pasal regression ni, kita boleh pakai dummy variable. So apa yang saya akan buat dan tambah sikit analisis pada hari ni, adalah saya akan cerita mengenai dummy variable. Dummy variable ni mestilah nilai dia 0 dan 1 sahaja. Dengan kata lain, kita ada 2 nilai kat sini, iaitu nilai 1 dan nilai 2. Kita nak tukar dia menjadi contoh vitamin tablet ataupun vitamin bukan tablet. Faham tak? Kalau kata lelaki dengan perempuan, 1 dan 2 juga, kita akan kata lelaki ataupun bukan lelaki. Macam tu. Kenapa? Itulah dinamakan dummy variable. Sebab kita nak mendamikan nilai 1 tu untuk dimasukkan dalam model untuk kita lihat keberkesanan ke, perkaitan ke, and so on and so forth. So untuk itu, kita perlu recode. Anda perlu tukar dulu. Okay, yang ini adalah part tambahan lah ya. Kalau anda tak buat dalam exam pun tak ada ni. Tapi saya just nak bagi info lah. Saya akan letak dekat sini x1.new. X1.new ni adalah saya akan tukar. Siapa yang 1 akan jadi 1, siapa yang 2 akan jadi 0. Nampak tak? Maknanya siapa yang kata dia makan tablet, dia akan jadi 1 juga, iaitu saya akan kata makan tablet. Siapa yang kata minum orange juice tadi, dia akan jadi 0. 0 ni saya akan namakan grup ni nanti kejap lagi sebagai bukan tablet. Okey, jelas ya? Okay, kemudian saya akan tekan paste dan dia akan hasilkan dummy variable. Ini contoh macam mana cara awak nak tukar dummy variable ni tadi. Dan saya akan masukkan sekejap lagi saya akan masukkan dummy variable ini ke dalam saya punya regression model yang telah saya tambah baik. Ni contoh. Ni saya dah siap kan? Kalau saya run ni, maka saya akan dapati ada satu variable baru dibuat di mana variable tu sebenarnya sama je dengan variable sebelum ni. Cuma beza dia telah ditukarkan. 1 akan maintain sebagai 1, 2 akan jadi 0. So saya nak mengelakkan confuse, saya akan namakanlah 1 tablet, okey, 0 tiada tablet. Contohlah, ini contoh. Tablet tu maksudnya artificial ataupun non-artificial lah ya. Setelah selesai, maka saya akan save dan tak lain tak bukan saya akan gunakan syntax saya untuk reanalyze. Okey, dengar baik-baik. Saya akan gunakan data saya untuk reanalyze sebab saya nak tengok ada tak perkaitan antara jenis makanan ni. Yang ini kadang-kadang terpakai ataupun digunakan terutama apabila anda menggunakan regression analysis secara multiple. Banyak-banyaklah, banyak variable. So dalam kes ni contoh, anda dah tahu kita ada satu je faktor iaitu X2, tapi anda dah tahu yang saya nak contoh kepada kamu, saya letak X1.new. X1.new ni apa? Yang telah ditukarkan 1 kepada 1, 2 kepada 0. Dan saya rerun balik analisis ni.
Kalau anda tengok saya run balik analisis ni, saya dapati bahawa saya ada 2 table, nampak tak? Satu table adalah tooth length dengan sesuatu perkara. Contoh macam ni, tooth length dan tooth length. Tooth length dengan dose, kita tengok ada perkaitan yang positif. Signifikan ke tidak? Signifikan. Kalau kita tengok X1, X1 dia adalah negatif. Semakin tinggi panjangnya gigi, semakin kurangnya dos lah. Bukan dos, sorry. Yang ini adalah kita punya nilai 1 tadi tu lah. Negatif. Dan kalau anda tengok, dia adalah statistically significant juga, iaitu 0.03, kita reject null. So, kalau kita tengok R square, nampak tak? R square dia telah improve. Improve maknanya model kita ni menjadi lebih bagus. Dia sebab sekarang ni, kalau kita cerita antara dos dan juga jenis makanan tablet ni, dia menceritakan 70% tentang apa jadi pada gigi kita, panjang ataupun tak panjang. Itu contoh. Dan kalau anda lihat di bawah, ini yang sangat penting apabila anda nak membuat apa yang dipanggil sebagai prediction. Sebab kat sini anda akan ada anda punya coefficient. Anda boleh buat anda punya y hat. So y hat sama dengan 0.01 dos tolak 3.7 makan atau tak makan lah. Ataupun kita panggil sebagai x1.new ni adalah tablet tambah 9.273. So kita boleh tengok kat sini, tablet menunjukkan nilai yang statistikal yang signifikan juga, iaitu kurang daripada 0.01. Therefore, kita akan reject null. So kita akan kata bahawa makan tak makan tablet ni adalah statistically significant. Ini contoh apabila anda nak menggunakan apa yang dipanggil sebagai dummy variable. Dummy variable ni, kalau contoh anda ada bangsa kan. Bangsa kan kita ada 1, 2, 3, 4. So kita akan kata macam mana? Kita akan buat 1, 0. Maknanya Malay, non-Malay. Lepas tu kita akan buat 1, 0 juga. Macam mana? Chinese, non-Chinese. Macam tu. Kita akan tukar 1, 2, 1. So dia akan ada 4 variable lah nanti. Dia akan ada 4 variable. Okay, kalau siapa yang nampak, nampaklah. Siapa yang tak nampak, tak ada masalah sebab benda ni tak akan masuk exam pun. Cuma nak berikan sharing saja kepada kamu supaya kamu fahamlah. Kalau anda dah belajar simple linear regression, anda boleh belajar lagi yang dipanggil multiple linear regression, di mana kita letak lagi faktor-faktor lain untuk kita tengok perkaitan faktor kita yang satu tu dengan faktor-faktor lain. Ada tak lagi dia punya elemen prediction yang bagus. Okey. Jelas? Ada soalan ke tidak? Jelas sir, jelas. Jelas okey. Oleh kerana masa agak mencemburui saya untuk meneruskan celoteh yang sama, izinkan saya untuk menunjukkan anda kepada satu lagi software yang saya rasa hari tu saya tak tunjuk kan, betul tak? Ke saya dah tunjuk hari tu Jamovi ni? Saya pernah cerita tak dekat kamu? Ada saya tunjuk sekejap itu. Ada sekejap ni kan, okey. Oleh kerana itu saya tunjuk sekejap, izinkan saya untuk menunjukkan bukan sekejap lah, maknanya taklah sekejap sangat. Tapi sekiranya saya demokan betul-betul kepada kamu, apakah keistimewaan menggunakan Jamovi. Dan juga selepas ni kita akan tengok pula PSPP. Benda ni berlaku pentingnya sebab contoh anda dah buat anda punya data dekat college, anda dah install dekat komputer anda SPSS, tapi dekat pejabat tak ada. Tapi file tu dalam bentuk SPSS. So macam mana nak baca file-file ni, macam mana nak run syntax dia dan lain-lain. Maka kita ada beberapa strategi. Strategi pertama adalah anda gunakan PSPP yang saya akan cerita kejap lagi. Tapi strategi paling asas saya nak tunjukkan sekarang ni adalah apabila anda ada apa yang dipanggil sebagai Jamovi sebagai salah satu daripada platform untuk membuat analisa data dengan sempurna dan mudah. Yang lebih kompleks lah. PSPP adalah software yang saya akan cerita sebentar lagi. Baik. Kalau anda lihat di sini, dia sangat bagus Jamovi ni sebab dia boleh baca file SPSS. Itu je bagus dia pada saya lah. Selain daripada itu dia ada banyak juga lah benda-benda lain yang bagus. Of course dia adalah open source, free untuk guna dan dia ada banyak limitasi lah kalau nak banding dengan SPSS yang boleh buat geospatial semua memang dia tak terlawan lah. Tapi kebanyakan benda yang digunakan oleh PPKP, oleh epidemiologis, oleh orang-orang yang membuat research secara saintifik terpakai. Di sebelah kanan ini ada modul. Modul ini anda boleh tambah. Kalau anda perasan dekat sini ada flex plot dan kat sini kita ada survival analysis. Ini adalah tambahan. Kalau anda install Jamovi, benda-benda ni tak ada. So macam mana nak bagi dia ada? Anda pergi ke Jamovi library, anda boleh install library. Seingat saya masa dia mula keluar sebelum ni, dia tak banyak lah. Tapi makin lama makin banyak lah. Makin banyak orang letakkan dia punya installer ni untuk menjadikan dia lebih bagus. Contoh macam ni kan. SEMLJ ini adalah contoh structure equation modeling. Biasanya orang yang social scientist suka pakai lah. Okay, saya tak nak cerita yang tu.
So sekarang ni mari kita tengok kepada analisis. Saya tak nak cerita yang susah-susah, saya cerita terus pada analisis yang kita nak buat hari ni. Kita akan buat regression. Kalau anda ingat, kita ada correlation matrix yang saya cerita tadi, Pearson dan juga Spearman. Kemudian kita ada partial correlation. Partial correlation ni kita tak buat lah atau kita tak ajar. Kemudian yang kita dah belajar tadi adalah linear regression. So dua benda ni adalah sangat penting bagi kelas kita hari ni. So contoh kita pergi pada correlation matrix. Anda tengok macam mana kalau kita gunakan Jamovi kepada data-data SPSS kita ni dan apakah output dia. Anda akan rasa amazed lah. Terpulang lah. Ada mungkin rasa amazed, mungkin rasa biasa. Pertama, anda akan nampak layout dia lebih kurang je macam SPSS tadi. Anda masukkan je data dekat sebelah kanan ataupun di dalam variable tempat di mana kita nak melakukan eksperimen ni, automatically dia akan mengeluarkan bacaan. Nampak tak? Dia dah bagi dah bacaan. 0.803. Ini adalah R value. Dan di bawahnya telah dipamerkan apa yang dipanggil sebagai P value. Okay? Jelas So kalau anda gunakan Excel untuk dapat tahu R value, so anda boleh gunakan Jamovi, PSPP ataupun inilah untuk menghasilkan yang dipanggil sebagai output ni. Anda boleh minta juga apa yang dipanggil sebagai confidence interval. Nampak tak? Kita boleh minta confidence interval di dalam kita punya correlation matrix of hypothesis testing for correlation. Okay? Dan anda boleh buat plot yang menggunakan correlation matrix. Kenapa bagus Jamovi ni pada pandangan saya lah? Kerana dia boleh mengeluarkan output tu dengan robust. Anda tak perlu nak run banyak-banyak kali, nanti anda lost. Of course dia tak sepower SPSS tapi dia memberi output yang lebih kurang sama. Okay, saya mohon maaf kalau dia tak keluar apa yang saya tekan ni. Salah satu punca dia adalah disebabkan oleh memori. Kemungkinan memori saya dah tak cukup untuk dia menghasilkan output. Okey, itu adalah penggunaan correlation. Ada tak apa-apa soalan yang tuan-tuan dan puan nak tanya mengenai Jamovi dan correlation? Ada soalan sila tanya sekarang. Ini contohlah. Mungkin anda nak tunjukkan bagaimana perkaitan antara X dan Y anda boleh gunakan Jamovi. Segala exam biasa pakai SPSS ke Jamovi je? Dalam exam kita akan katakan memakai statistical software. Mana apa-apa yang kita mahir kita boleh pakai lah. Yang mana awak mahir dan yang awak selesa awak boleh pakai. Tapi of course saya akan ada preference. Sebab saya dah bagi tahu kebanyakan analisis saya suka pakai SPSS sebab dia boleh menghasilkan sinteks dan dia boleh diterjemah kepada data kamu. Contoh nanti dalam exam katakan salah satu format exam ni anda kena key in data tau. So data-data anda key in tu anda ada variable name. So saya akan ambil anda punya data, saya akan run dalam sinteks saya. Keluar tak output yang sama macam saya? Kalau tak keluar maknanya anda punya sinteks salah ataupun anda punya data salah. Nampak tak? Itu dia punya kelebihan lah kalau kita gunakan sinteks yang sama. Tapi ada keadaan di mana certain analisis yang anda nak pakai Jamovi, nak campur aduk semua benda, saya tak rasa benda tu sepatutnya dijadikan isu. Ni pada pandangan peribadi saya maknanya benda bukanlah isu. Sebab di dalam kurikulum pun kita kata statistical package. Kita tak cakap dia mestilah SPSS, kita tak cakap dia mestilah Jamovi, kita tak cakap. Cuma preference. Preference tu saya tak boleh nak kupas lebih lanjut lah sebab mungkin ada setengah pengajar dia suka Stata, mungkin ada setengah pengajar dia suka yang ini, yang itu. So awak ikut je lah. Yang penting sebenarnya jawapan exam biasanya standardized. Cuma saya selalu bagi tahu sinteks digunakan sebagai format untuk kita punya direction. Pengajar punya direction untuk menentukan student ni buat tak ikut apa yang kita ajar. Dia buat. Okey, khalas. Contoh macam ni kan. Awak buat tak dulu recode sebelum awak masukkan regression bersama dengan new variable awak buat. So step ni betul lah. Faham tak? Mari kita tahu step tu awak buat. Tapi kalau dalam Jamovi dia tak bagi sinteks tapi dia bagi R code. Dekat sini mungkin ada yang tak sure, saya boleh pergi kepada syntax mode. Syntax mode ni yang ini dipanggil sebagai R sebab Jamovi dia run based on R. R ni adalah satu statistical software yang dulu zaman saya belajar kena tulis coding macam ni. Tapi sekarang dia telah mudahkan untuk kita guna kaedah GUI. GUI ni maknanya kita tarik-tarik lah, ini pergi sini, ini pergi sana. Okay, kalau anda nak pergi kepada Spearman, Spearman pun sama. Anda tekan je Spearman, dia akan tukar kepada Spearman punya algoritma dan dia akan keluarkan output Spearman. Okay, jelas? Ada soalan lain? Soalan yang baik daripada kawan kita tadi? Ada soalan lain? Okay, kalau tak ada soalan, izinkan saya untuk meneruskan yang seterusnya, iaitu dipanggil sebagai regression ataupun linear regression. Seperti mana semua maklum,
bahawa Jamovi adalah salah satu statistical package yang boleh digunakan untuk tujuan regresi juga, iaitu dipanggil linear regression. Selepas habis linear regression, awak akan belajar chi-square dan nanti di akhir kuliah ataupun di akhir subjek ni, anda akan belajar logistic regression. Ada dua beza utama antara logistik dengan linear. Linear adalah data numeric. IV dan DV adalah numeric. Tetapi bila kita cerita pasal logistic regression, maka data kita punya outcome dah bukan lagi semestinya numerik. Ini nanti saya cerita kemudian lah masa kelas logistik. Okey, oleh kerana kita tengah cerita linear, so kita layankan linear. Linear ni contohlah awak nak buat kajian environmental health, awak nak tengok denggi. Macam mana kita nak buat denggi tu correlation ataupun regression? Anda tak boleh kata denggi terjadinya denggi, tak terjadinya denggi, tak boleh. Tapi anda boleh gunakan indikator. Contoh, denggi dikaitkan dengan demam. So anda gunakan bacaan suhu badan sebagai DV. Contohnya anda gunakan platelet level sebagai DV. Itu contoh. Okey. So mari saya try yang pertama dipanggil sebagai dependent tooth ni tadi, dan covariate dia adalah kita punya apa yang dipanggil sebagai ni lah, apa ni tadi, Allahumma salli ala Muhammad. Kita punya faktor adalah X2 dose. Kemudian anda boleh pergi kepada model builder. So kita boleh nampak lah model builder ni untuk buat yang lebih complicated lah. Okay, reference level, kalau anda ada nak letak reference level, so anda boleh nampak kat bawah ni, yang ini Encik Aizat ada cerita, namanya adalah fit. Saya nak pergi dekat model fit. Yes, kita ada R dengan R square. Ini standard, dia akan bagi R dengan R square. Dan kalau anda tengok pada model coefficient, dia dah bagi. Tapi ada satu yang dia tak bagi kalau anda perasan. Apa yang dia tak bagi? Dia tak bagi kita punya ANOVA. So anda boleh minta ANOVA dekat sini. Anda boleh letak ANOVA test dan juga confident interval. Maka dia akan sebiji lah sama dengan kawan kita yang kita analyze tadi menggunakan SPSS. ANOVA test untuk tengok model fit, dan yang kedua model coefficient Y adalah digunakan untuk tengok significant predictor. Value sama tak? Value sama. No problemo. Macam tu. In fact kalau kita tengok kat sini kan, dia macam lebih accurate sebab dia bagi nilai titik perpuluhan belakang tu 0.00009. Sedangkan dalam SPSS tadi dia bagi 0.01 kan, dia terus bundakan kan, contoh. Jadi apa-apa pun nilai samalah, itu yang penting. Ada soalan tak kepada pengguna Jamovi ataupun peminat-peminat Jamovi boleh gunakan. Dan yang terakhir, kepada mereka yang bakal berada di PKD ataupun yang mendengar kuliah ni nanti satu masa, tak tahulah macam mana dapat video ni kan. Student-student share ke apa benda, tak kisah, dipersilakan. Anda nak gunakan alternatif terakhir yang dipanggil sebagai PSPP. PSPP ni memang dia tiru sebiji apa yang ada dekat dalam SPSS. So anda lagi tak payah pening kepala sebab apa yang ada ditunjukkan di sini adalah sama menu dia dengan SPSS, cuma dia kurang sikit lah. SPSS ada macam-macam function lagi tetapi dia kurang sikit. Okay, contoh saya ambil data saya tadi, Allahumma salli ala Muhammad. Data saya tadi nama apa? Tengok nak cari pun dah tak jumpa dah sebab dia punya menu ni tak comel lah kan. Kalau menu tu comel, okey je. Data case control. Apa nama file kita ni tadi? File kita bernama topik 89 TO. Ni topik 89 SPSS data. Dan anda jangan risau sebab menggunakan PSPP anda juga boleh buka syntax file. Saya ulang, anda juga boleh buka syntax file. So contoh kat sini saya tekan open. Saya boleh juga buka syntax file topik. So saya boleh run saya punya syntax juga pada PSPP. Nampak tak? Ni PSPP, syntax editor. Okay, katakan kat sini saya nak run the test as I explain it to you before. Saya ada gunakan regression dan sebagainya. So kita tengok dia boleh run ke tidak. So kita akan pergi kepada syntax kita. Cuma anda kena tahulah syntax anda yang mana satu kan. Yang sebab ada setengah benda kat sini dah bercampur dengan penerangan saya. Okay, ini contoh. Saya highlightkan syntax dan saya tekan run on the selection. So dia akan keluarkan output. Dia akan run apa yang samalah macam SPSS run sepatutnya. Okay. Kenapa dia tak run lagi ni? Okay, saya rasa sebab dia kekurangan
Memori, ya betul. Dia sedang struggle lah untuk analisis ni. So inilah contoh penggunaan PSPP. PSPP contoh anda nak analyse kan, ni saya tunjuk contoh lah. Regression anda boleh ada dua terus, linear dengan binary logistic. So anda pun tahu kita ada tooth length sebagai dependent dan kita ada dose sebagai independent. Ini dua benda penting yang anda perlu tahu. Bila anda klik radio button ni pun nampak, dia dah bagi dah siap-siap. Ya Allah, dia dah bagilah Encik Aizat apa yang Encik Aizat nak. Ya, dia dah bagi. Jadi nak pakai boleh, pakailah apa ada hal. Sebab level awak adalah level untuk memahirkan penggunaan yang asas-asas ni. So nanti awak sambung ijazah apa semua dah senang. Awak dah tahu dah apa benda nak buat. Berlaku wabak macam mana terbalik negara pun awak boleh handle bersama dengan pegawai-pegawai EPIK yang berada di lapangan sekarang. No problem on that. So kalau anda tengok dekat sini nampak tak? Dia bagi dah output. Tapi output dia taklah selawar SPSS kan. Tapi dia bagilah kan. Kalau anda tengok kat sini. Dia dah bagi regression analysis dan dia dah bagi juga dia punya output. Ni yang pertama tadilah ada message error. Saya rasa message error ni tak lain tak bukan sebab dia tak boleh nak run apa yang saya bagi daripada SPSS sepenuhnya. Sebab mungkin ada salah key in ke lain-lain kan. Nanti anda semaklah balik. Yang penting output dia boleh dikeluarkan. Okey, jelas. Ada apa-apa soalan tentang PSPP? Saya ada buat video percuma mengenai PSPP, Jamovi dengan JASP. Tapi JASP saya tak ceritalah sebab dalam konteks anda punya aplikasi Jamovi, apa nama ni, SPSS, Excel, Epic Info, ada 4 software yang awak kena tahu lah macam yang saya cerita mula-mula masa taklimat kelas dulu kan. So anda tahu je guna dan tak semestinya anda gunakan semua. Sebab dia mengikut keadaan. Kalau anda memang nak gunakan semua pakai SPSS pun terpulang. Tapi saya percaya satu masa anda mesti juga akan guna PSPP. Sebab PSPP je yang boleh baca data SPSS. Yang boleh baca sinteks-sinteks awak. Itu semua perlu ready lah sebagai backup plan. Okay, so that officer yang ada pada masa yang akan datang ni lebih bersiap siaga untuk menghadapi segala kemungkinan yang ada di dalam negara. Baik, ada apa-apa soalan tak sebelum saya tangguh? Saya tahu semua dah bosan dengar apa yang saya cerita. 3 kali berhenti, beberapa kali tangguh. Tapi saya mohon maaf atas keculasan saya dengan asbab yang berkaitan. Cuma saya harap anda cuba untuk membuat ulang kaji dan juga buat benda ni. Benda ni perlu dibuat. Saya ulang, benda ni perlu dibuat. Okey, sebagai tambahan lah last. Sebagai tambahan last. Oleh kerana anda pun adalah mereka yang memang tak mustahil akan menggunakan apa yang dipanggil sebagai Excel. Excel juga boleh buat ke semua yang saya tunjuk tadi. Saya dah tunjuklah correlation tadi kan. Last kali saya kena tunjukkan regression. Saya dah tunjuk dalam kelas tapi saya ulang balik semula sajalah. Hanya nak memberikan emphasize kepada anda semua bahawa kita boleh gunakan all these things. Cuma di dalam latihan kamu memang kita specifically nak kamu mahir menggunakan commercial software, software-software yang percuma dan juga software-software yang ada sekarang ni dekat market. Contoh macam Excel dah memang ada dekat PKD. Ada keadaan mungkin Excel ni tak ada. Sebab Excel pun adalah salah satu daripada commercial software. Anda kena beli. Tapi kalau tak ada, anda boleh pakai LibreOffice sebagai contoh. Itu semua mempunyai menu yang lebih kurang sama dengan SPSS. Dengan Excel. Okey, mari kita try buat menggunakan Excel. Anda boleh pergi kepada tools, anda boleh pergi kepada data analisis, benda yang sama. Seperti yang saya demo sebelum ni, anda akan ambil regression. Kemudian anda akan pilih input Y dan X. Okey, dalam case ni saya akan ambil input Y. Okey, kemudian saya akan pergi pula kepada input X ni untuk ambil input X. Okey, ini adalah input X. Alright, selesai. Kemudian saya akan klik label sebab ada label dekat saya punya data tu tadi. Saya boleh klik juga confident interval dan saya boleh minta output range diletakkan di somewhere blank area inside my worksheet. Dan saya tekan OK. Dan dia akan keluarkan benda yang sama juga macam kita punya SPSS dan statistical package yang lain. Pertama, anda kena perhatikan kat sini lah. Sebab cara dia tulis tu lain. Dia tulis 1.233 kali dengan 10 kuasa negatif 14. Maknanya ni kurang daripada 0.001 lah. Yang ini anda kena pandai-pandai lah interpret sendiri. Yang ini pun sama. Makna dia still sama iaitu P less than 0.001. Sebab dia kali dengan 10 kuasa negatif 14. 0.0000000 tu sebanyak 14 kali. Yang ini sebanyak 7 kali. Memang semua ni adalah kurang daripada nilai 0.01. So anda boleh nampak R square-nya sama. Kita punya intercept sama, cara kita nak baca X ataupun kita punya slope pun sama.
Okey, kemudian kita punya multiple R ataupun dipanggil sebagai multiple correlation coefficient pun sama sahaja. Baik, ada apa-apa soalan? Kalau tak ada apa-apa, saya akan round table sebelum saya tangguhkan kuliah ataupun penerangan amali saya pada petang ni. Ada masa sebenarnya berbaki 15 minit, saya tak bercadang untuk meneruskan lagi. Saya nak anda gunakan masa ini dan masa minggu hadapan untuk membuat aktiviti. So, apa aktiviti yang saya nak buat? Okay, dengar baik-baik. Aktiviti dia senang saja. Pertama, di dalam nota correlation dan juga regression, ada latihan ataupun tutorial. Tolong siapkan tutorial berkenaan dengan menggunakan kaedah manual dan tolong buat semakan dengan menggunakan kaedah komputer. Anda pilihlah salah satu daripada yang anda minat. Kalau anda suka gunakan SPSS, dipersilakan. Kalau anda suka gunakan Excel, silakan. Anda boleh hantar semua benda tu dan compilekan sekali yang mana kira manual, yang mana kira menggunakan komputer. Dan kepada mereka yang mungkin akan kira manual, yang X kuasa 2, Y kuasa 2 tu kalau rasa anda nak pakai Excel pun dibenarkan. Kalau anda nak pakai Excel untuk kira kemudian tulis pakai tangan pada kertas dan ambil gambar pun dibenarkan. Buatlah macam mana pun, yang penting latihan tu wajib dihantar dan mesti dikomplitkan dengan dua cara, membuat secara manual dan membuat secara menggunakan komputer, attachkan sekali. Kalau rasa-rasa anda malas, buat mana yang anda rajin. Buat maksud yang rajin ni maksudnya anda boleh ringkaskan, keluarkan output. Macam SPSS ni contohlah. Kalau katalah anda buat regression kan. Regression SPSS ni dia akan keluar output. Output dia memang banyak baik. Dan anda mestilah selektif apa yang anda nak. Anda ambil je lah mana yang anda nak. Anda yang anda tak nak, anda tak payah ambil. Anda ambil lah ni 3 table ni contoh. So cara nak ambil paling mudah adalah anda export. Anda export. Kalau nak lebih mudah, anda nak saya tak galakkan lah. Tapi kalau nak mudah lah, anda nak print screen pun boleh. Mana yang senang bagi anda. Yang penting anda belajar bahawa benda ni adalah dibuat begitu, dibaca begitu, dibuat interpretasi begitu. Kalau anda print screen tapi lalas tak faham pun tak guna juga. Kalau anda copy satu-satu, lepas tu kalau tak faham pun tak guna juga. Saya tak pentingkan sangat kepada kaedah hasil output tu. Yang lebih pentingnya adalah output kefahaman yang awak boleh translate berdasarkan ilmu yang di-share kepada kamu. Okey, ada apa soalan? Silakan. So, sintek tu perlu hantar sekali ke? Ke tak ya? Sinteks kalau awak nak hantar pun boleh, letaklah dekat belakang-belakang, dipanggil appendix sebagai latihan. Maknanya okey saya dah buat encik. Sebab sinteks ni saya tahu dia akan sama je, yang berbeza adalah nama variable yang awak uji. Okey? Dia akan sama je, dia tak akan berbeza pun. Yang berbeza adalah output kamu. So anda bebaslah bagi saya, tidak ada restriction lah untuk ekspreskan anda punya kefahaman itu dalam kita punya latihan. Sebab nanti minggu depan memang ada IL yang agak lama. Saya mungkin tak ada beberapa hari. So anda boleh gunakan masa-masa tu yang mana ada slot saya lah untuk dimanfaatkan bagi tujuan membuat latihan. So ingat, latihan ada dua cara. Tulis pakai tangan still kena ada. Sebab pengetahuan mengira secara manual tu saya nak tengok. Walaupun saya tahu awak nak tengok tu adalah macam alamak, benda ni kan senang je encik, pakai Excel pun boleh dapat. Ya, tapi itulah namanya latihan ya. Itulah namanya latihan. Bila kita buat banyak kali, dia akan jadi perfect dan kita akan faham insya-Allah. Allah Ta'ala akan bagi kita pertolongan lah kepada perkara berkenaan. So jelas ya apa yang saya cakap ni. Maknanya kalau siapa-siapa yang nak buat yang pakai tangan tu tadi, katakanlah awak kan pemalas kan. Macam saya juga, cik saya malas lah cik, tapi boleh tak kalau saya nak buat macam ni? Kan kita ada X, kita ada Y, lepas tu saya nak buat je pakai komputer, X, Y kuasa 2. Tapi nanti saya ambil lah benda ni, saya print screen. Kalau anda sampai level pemalas ini pun saya boleh reda lah. Saya tak kisah. Yang penting awak faham apa yang awak buat ya. Jelas tak apa yang saya maksudkan ni? Tapi awak mesti buat betul-betul lah. Maksudnya awak mesti kira seperti mana awak kira pakai kertas. Sebab kalau kira pakai kertas kan, dia akan ada sigma XY, lepas tu tolak dengan sigma X, kalikan dengan sigma Y. Itu adalah sigma. Ini sebenarnya simbol saya buat sigma lah. Sigma XY, tolak dengan sigma X kali dengan sigma Y. Okey, bagikan dengan punca kuasa. Buat sebiji-sebiji satu-satu yang macam saya tunjuk dalam nota yang sebelum ni. Dalam regression kan saya buat compartment kan. Yang ini. Nak ikut yang itu pun boleh, tak ada masalah. Lepas tu nak buat macam ni cik, tak dalam report. Print screen je lah kalau dah rasa susah sangat. Sebab yang penting awak buat sendiri. The knowledge of you doing it, it's being measured. Yang saya nilai bukan awak punya effort untuk copy paste tiru kawan-kawan, tapi saya nilai awak punya effort untuk belajar
daripada soalan yang ada dalam nota tu, macam mana saya nak buat latihan ni sampai keluar jawapan. Betul salah cerita lain. Effort untuk buat tu yang lebih penting. Okey, jelas? Ada berapa soalan? Jelas sir. Contoh anda buka dekat iBest kan, dekat nota-nota saya tu kan, kalau anda perasan kan saya pernah cakap sebelum ni. Bila tengok belakang, tak ada jalan kerja. So itulah namanya latihan. So buatlah latihan tu. So next, alamak, tak ada apa, tapi ada table je. Buatlah latihan tu. So latihan tu nak buat macam mana? Kalau saya contoh ada seorang student macam saya yang jenis nak tulis pakai tangan ni macam rasa menyampah, lebih suka pakai laptop. Silakanlah. Tapi yang penting cara pengiraan mesti macam pertangan. Sigma XY, sigma X, sigma Y, N kali dengan sigma X kuasa 2, kali tolakkan dengan sigma X yang dikuasa 2 kan, kena follow lah seperti mana formula yang ada. Okey, ada berapa soalan? Tak ada Tak ada, Jadi saya nak round table last sebelum saya sharekan. Saya akan sharekan semua maklumat yang telah saya kongsikan pada anda hari ini. Video mungkin lambat sikit, tetapi sinteks dan juga output ataupun data akan saya sharekan seperti dalam sesi yang lepas. Okay, kalau tak ada soalan saya nak stop recording ni. Tak ada soalan Tak ada sir. Tak ada, okay bagus. Semua dah penat, petang dah sangat lama.